Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya mursalin ila al malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama walana wa khususan ila ruh al imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Syai'ul lillahi lahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbim tamin bil khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina bi hikmatika fatuhal 'arifin wa anshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Cikgu Ishaq selaku admin bagi kuliah kita ini, para asatidzah, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya pagi yang penuh keberkatan ini. Kita dapat bersama lagi dalam kuliah secara online dari kitab Arba'in fi Usuluddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Saya meminta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari Ahad yang lalu. Saya ada kuliah bercadang untuk membaca kitab ini di Masjid Sultanah Bahiyah pada hari yang lepas dan ingin membuat live ataupun siaran langsung supaya tuan-tuan dapat mengikuti secara online juga. Kebetulan Cikgu Ishaq masih berada di Sepang pada waktu itu. Saya cuba nak buka Facebook saya, didapati mengambil masa juga, tak berapa pandai dan tak dapat nak bersiaran. Saya bagi tahu alasan minta maaf, masalah teknikal. Sebenarnya ambil masa juga nak buka tu sebab tak tahu cara-cara dia. Saya pun tidak baca kitab ini. Saya lebih banyak menghuraikan tentang pengucapan syahadah dan bukti penghayatan kita dalam kuliah itu. Kemarin sekali lagi saya bersama dengan peserta kuliah di kelas Kafa di Masjid Sultanah Bahiyah. Ya, dalam siri huraian tentang dakwah di Sabah, saya berkesempatan untuk menerangkan juga tentang pengakuan syahadah kita dan penghayatan kita. InsyaAllah hari ini kita baca balik kitab ini pada muka surat 46 berhubung dengan prinsip ketiga puasa. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab ini
pada menceritakan hikmah dan rahsia puasa, kerana amalan puasa itu merupakan amalan badaniah, yakni kita menghayatinya dengan penuh perasaan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakan ibadat-ibadat termasuk puasa ini dengan tekun dan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan pengucapan syahadah kita, iaitu 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan kita mengaku bahawa kita sesungguhnya akan patuh kepada segala perintah Allah dan menjauhi daripada segala larangannya, dan kita membenarkan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dibawa kepada kita dari hal-hal agama. Maka pengakuan syahadah tadi kita sertakan dengan penghayatan, yakni penuh dengan keazaman, keikhlasan jiwa raga, dan juga amalan kita termasuk puasa itu. Kerana di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memperwajibkan puasa kerana hendak mendidik akan hawa nafsu, kerana nafsu disekolahkan sepenuhnya dengan cara-cara yang sangat tersusun oleh Allah di bulan Ramadan, kerana aktiviti puasa dan amalan-amalan lain di dalam puasa siang dan malam adalah melatih supaya nafsu kita itu sentiasa terkawal dan dididik. Kerana nafsu seperti mana yang kita tahu Allah sebutkan di dalam Quran bahawa nafsu ini sentiasa mengajak kepada kejahatan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim, yang membawa maksud sesungguhnya hawa nafsu itu sentiasa mengajak seorang hamba itu kepada kejahatan, melainkan hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah amatlah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Kita bersyukur juga kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah membantu kita menjaga dan menolak daripada hasutan syaitan, lebih-lebih lagi ketika kita mendidikkan hawa nafsu di bulan Ramadan, di mana syaitan ditambat, dan pada ketika itu hawa nafsu tiada ada teman rapatnya, maka mudahlah kita mendidik hawa nafsu, dan tipu daya syaitan dapat ditolak. Kecerdikan syaitan terhadap hambanya juga jadi tumpul, dan pada masa itu jika kita benar-benar mengikuti dengan amalan puasa dan melaksanakan rahsia-rahsia puasa dengan sesungguhnya, kita dapat mengecewakan hawa nafsu, dan juga kita dapat mengecewakan usaha-usaha hasutan daripada pihak musuh, iaitu daripada pihak syaitan. Allah menjadikan puasa kita sebagai satu benteng dan dijadikan kota untuk pemeliharaan bagi orang-orang yang Allah Ta'ala nak peliharanya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah berfirman, maknanya ini hadis qudsi, ya, bukan ada di dalam Quran,
tetapi adalah hadis qudsi, yakni kalamnya daripada Nabi SAW, tapi maknanya, kepahamannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud setiap kebaikan 10 sampai 700 kali ganda balasannya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, kullu hasanatin bi ashril amsalihha ila 700 dhi'fin illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Maksudnya seperti mana yang kita sebutkan tadi, yakni setiap kebaikan 10 sampai 700 kali ganda balasannya kecuali puasa. Puasa lebih lagi. Sesungguhnya Allah menyebutkan puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya untuk orang-orang yang benar-benar bertakwa, yakni patuh kepada Allah, yakni bersabar dan bertakwa, nescaya sedikit pun tidak akan memberi mudarat kepada mereka oleh tipu daya hawa nafsu, lebih-lebih lagi tipu daya syaitan. Kerana di dalam surah Ali Imran, ya, Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Maksudnya, dan jika kamu bersabar dan bertakwa. Apa makna bersabar dan takwa? Kamu menghadapi ujian dengan taat kepada Allah dalam segala perintahnya, termasuk berpuasa dengan penuh kesabaran dan ikhlas, dan kamu menjadi bertakwa, maknanya kamu buat betul-betul kerana patuh kepada Allah dan meninggalkan segala larangan yang Allah tegak, nescaya tidak akan memberi mudarat sedikit pun kepada kamu akan tipu daya musuh. Musuh yang pertama iaitu hawa nafsu kamu sendiri, dan yang kedua iaitu musuh yang nyata, yakni tipu daya syaitan. Ya, dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-19 Allah berfirman lagi, wallahu waliyul muttaqin, dan Allah adalah pelindung dan penolong orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang patuh kepada Allah dengan membuat segala suruhan dengan ikhlas dan tekun dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Jadi Allah lah yang akan membalaskan orang yang berpuasa itu, kerana puasa kita itu tidak lain tidak bukan semata-mata untuk cari redha Allah. Inilah yang disebutkan penghayatan kita dari segi jiwa raga, dari segi khasat kebaikan, dari segi amalannya, kerana kita telah bersyahadah dengan Allah akan patuh dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan kita patuh pula dengan jalan-jalan yang ditunjukkan ataupun diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah menyuruhkan kita berpuasa. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, setiap sesuatu mempunyai pintunya. Setiap sesuatu mempunyai pintunya sendiri, dan pintu ibadah adalah puasa. Puasa dikhususkan dengan keistimewaan ini disebabkan oleh dua perkara. Apakah kelebihan bagi amalan puasa ini, dan apakah istimewanya puasa itu, yang mana Allah perwajibkan kita setahun sekali selama sebulan dalam bulan Ramadan. Pertama, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ia cenderung pada penahanan diri. Ia merupakan amal yang bersifat rahsia, yang tidak boleh dilihat oleh seseorang kecuali Allah. Ia tidak seperti solat, ia tidak seperti zakat dan lainnya. Ia adalah merupakan rahsia seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
orang yang boleh bersabar dan patuh dengan Allah, dengan perintah Allah. Orang lain tak tahu pun dia puasa tak puasa, tetapi hatinya, jiwa raganya patuh dan dia cenderung untuk sabar dan menahan diri kerana hendak menghayati dan mengamalkan apa yang Allah Ta'ala perintah baginya. Itu pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ia mengatasi musuh Allah kerana sesungguhnya syaitan adalah musuh. Musuh tidaklah kuat kecuali dengan perantaraan syahwat, yakni nafsu syahwat. Sedangkan lapar menyelesaikan semua syahwat yang merupakan alat-alat syaitan. Ya. Sebab itulah ya kita selalu menyebutkan ada kisah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bagaimana ketika Allah menciptakan akal dan menciptakan nafsu, maka Allah memanggilkan akal untuk menghadapnya. Iqbil alayya, wahai akal, menghadapkan olehmu akanku. Maka Allah bertanya kepada akal, man anta wa man ana? Siapakah kamu dan siapakah aku, wahai akal? Maka akal jawab, ana abdun dha'ifun wa anta rabbi. Maksudnya, aku adalah hamba yang lemah dan engkau ya Allah Tuhanku. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji akan akal kerana dia mengenal dirinya dan dia mengenal akan Tuhannya. Jadi berfirmanlah Allah kepada akal, belum pernah aku jadikan makhluk semulia engkau, wahai akal. Tiba giliran nafsu dipanggil menghadap oleh Allah, ya nafs, ikhbil alayya, wahai nafsu, datanglah menghadapku. Maka nafsu dah tunjuk pangai, tak elok dah. Dia buat saja. Dia buat heran, tak heran saja. Sehingga Allah dengan tegas memanggil akan nafsu. Maka Allah menanyakan akan nafsu, ya nafs, man anta wa man ana? Engkau siapa dan aku siapa? Maka berkatalah akan nafsu menjawab pertanyaan Allah ini. Katanya, anta wa ana. Engkaulah engkau, aku adalah aku. Masya Allah, tabarakallah. Ini gambaran bagaimana kerasnya hati dan degilnya akan nafsu ini. Sehingga dikatakan bahawa diperintahkan oleh Allah supaya nafsu ini dimasukkan ke neraka yang paling panas dalam 100 tahun. Keluar daripada neraka selepas habis 100 tahun, Allah bertanyakan lagi kepada nafsu, man anta wa man ana? Maka dia tetap menjawabkan anta, ana. Kemudian Allah memasukkan nafsu pada syurga yang paling sejuk 100 tahun lagi. Begitulah jawapan juga yang sama apabila ditanya, siapakah engkau nafsu dan siapakah aku? Akhirnya Allah memasukkan nafsu ini ke neraka yang lapar. Ya. Jadi bila dimasukkan ke neraka lapar 100 tahun, bila keluar dari situ, Allah bertanya kepada nafsu, man anta wa man ana? Pada masa ini macam terpaksa dia menjawab kerana dia tidak tahan dengan ujian Allah, tidak memberikan apa-apa dari segi makan, minum dan sebagainya, sehingga dia dengan terketar-ketar disebutkan mengatakan bahawa anta rabbi wa ana abdun dhaifun. Engkaulah
Tuhanku dan aku hamba-Mu yang dhaif. Itulah sebenarnya kawalan kepada hawa nafsu, iaitu dengan cara lapar, dengan cara berikan lapar dan berikan kurang minum. Bagaimana Imam Ghazali mengkiaskan ya akan hawa nafsu ini, kita jaga dia seperti mana kita menjaga akan binatang ternakan. Binatang ternakan nak jinak, pertama kata Imam Ghazali, jangan bagi dia makan terlalu banyak dan minum terlalu banyak. Jangan biarkan dia bebas makan segala-galanya ikut suka dia. Nak makan hak orang ataupun nak makan sesuka dia. Kerana dia akan liar. Tak berbanding dengan kita tambat dia pada satu masa, kemudian kita bekerjakan dia. Ajar dia bekerja. Inilah latihan kepada hawa nafsu yang disebutkan pertama, iaitu kita kena ada riyadhah. Apa makna riyadhah? Melatih. Melatih nafsu supaya membuat kerja yang berat. Seperti kita latih hawa nafsu supaya berpuasa pada hari orang-orang lain sedang makan, yakni puasa sunat. Di mana kita ajar dia supaya dia menahankan diri. Ajar dia sedikit supaya dia menanggung keletihan, supaya dia menjadi kebiasaan menerima amalan-amalan puasa di kemudian hari. Begitu juga kita kena bagi dia buat kerja. Kerana kalau tidak dibuat kerja, bagi dia bebas, lepas, payah mau tangkap dia seperti binatang-binatang liar. Tetapi apabila kita kandangkan dia, ada waktu makan, ada waktu minum, ada waktu kerja, dia tidak menolak bila kita ajak bekerja. Begitulah dengan nafsu kita. Kita bawa dia pada pagi-pagi Jumaat ini masuk kuliah. Kita bawa dia pergi awal-awal ke masjid. Ya, malam-malam kita ajak dia bangun ketika orang tidur, memandangkan sudah ada riyadhah, sudah ada latihan, mudah untuk dia mengikut kita. Nah, itulah pendidikan, ya. Itulah hikmah Allah Ta'ala mengadakan puasa sebulan supaya dalam tempoh 11 bulan lagi nafsu itu senang dikawal. Itulah dikatakan Ramadan menyekolahkan nafsu supaya nafsu ini jadi lebih tertib, suka mengikut berbuat kebajikan. Sebab Allah Ta'ala sebut illa ma rahima rabbi, melainkan hawa nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhannya. Jadi insya-Allah itu adalah yang kedua. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan bergerak dalam diri manusia bersama aliran darah. Maka persempitkanlah ruang gerak syaitan itu dengan lapar. Ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna syaitana la yajri min ibni Adam majra dami fadayyihu majariyatku bilju'. Maknanya sesungguhnya syaitan bergerak dalam diri manusia bersama aliran darah. Persempitkan dia. Ruang gerakkan syaitan itu dengan kita menahan lapar. Itulah dikatakan riyadhah. Tidak cukup dengan riyadhah, kita mesti mujahadah. Apa makna mujahadah? Bersungguh-sungguh menyalahi kehendak hawa nafsu. Hawa nafsu nak macam ni, jangan ikut dia. Ya, jadi kita menyalahi kehendaknya. Ikut hawa nafsu, dia nak makan selalu, dia nak minum selalu, dia nak tidur banyak, dia tak mau beramal. Tetapi kita kena menyalahi dia. Itu jalan riyadhah yang kita sebutkan tadi. Supaya dia jinak dengan kita dan dia mau mengikut perintah kita. Itu Imam Ghazali huraikan di dalam kitab Minhajul Abidin yang juga kita pernah bacakan dahulu. Ini merupakan rahsia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Apabila datang bulan Ramadan,
maka pintu-pintu syurga dibuka. Nampak? Bila datang bulan Ramadan, semua pintu-pintu syurga dibuka. Pintu-pintu neraka dikunci rapat-rapat. Dan syaitan ditambat, dibelenggu. Ada suara yang menyeru, hai pencari kebaikan, marilah. Hai pencari keburukan, engkau dibatasi. Jadi dalam matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, idza dakhala syahra ila dakhala syahru ramadhana futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Maksudnya, apabila masuk sahaja bulan Ramadan, maka pintu-pintu syurga dibuka dengan semuanya terbuka luas dan ditutup rapat pintu-pintu neraka dan ditambat para syaitan. Jadi kalau dalam bulan puasa pun ada keinginan nak buat jahat, itu bukan hasutan syaitan. Dia sudah ditambat. Hanya daripada hawa nafsu. Jadi kalau kita betul-betul sabar dan menyalahi kehendak hawa nafsu, insya-Allah kita berjaya lebih mudah kerana ditambatkan syaitan itu. Baik, ini juga kita harus faham kerana ini adalah rahsia-rahsia bagi puasa. Namun ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahawa ukuran puasa ada 3 tahap dan rahsia puasa pun ada 3 tahap juga. Adapun tahap kadar berpuasa yang paling sedikit adalah hanya melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sedangkan yang paling tinggi adalah puasa Nabi Daud, iaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dalam hadis sahih disebutkan bahawa puasa Nabi Daud alaihissalam lebih utama daripada puasa setahun penuh. Ya, Nabi SAW menyebutkan puasa yang utama iaitu puasa sehari, berbuka sehari. Dia lebih utama daripada puasa setahun penuh. Dan ia merupakan puasa yang paling utama. Puasa paling utama maknanya puasa sehari, buka sehari. Rahsianya adalah bahawa orang yang berpuasa setahun penuh akan menjadikan puasa itu menjadi kebiasaan sehingga tidak merasa kepayahan di dalam jiwanya. Itu rahsia dia. Kalau dia puasa sepanjang tahun, dia dah jadi kebiasaan dan dia tidak akan merasa payah ya dalam jiwanya. Hatinya tidak merasakan kejernihan serta syahwatnya tidak merasakan kelemahan. Kerana sesungguhnya nafsu hanya terpengaruh dengan sesuatu yang menyelesaikannya, bukan dengan sesuatu yang menjadi kebiasaannya. Sebab itu dia kena ada rasa dia, ini hari waktu lapar, ini hari yang waktu memada, yakni waktu kenyang, tidak berpuasa. Jadi dapat mengetahui betapa periknya orang-orang yang tidak cukup makanan dengan berlapar. Maka mudahlah bagi dia menanamkan perasaan kasih sayang sesama umat kepada orang yang lebih susah. Dan mudah baginya untuk mengeluarkan harta untuk tujuan zakat maupun tujuan sedekah kepada saudara-saudara yang serba kekurangan apabila dia merasai kepayahan dengan berlapar itu. Oleh itu, janganlah melebihi arif dalam hal ini. Sesungguhnya para doktor pun telah melarang untuk membiasakan ubat. Mereka mengatakan barang siapa yang membiasakan minum ubat, maka ubat itu tidak akan bermanfaat baginya ketika ia sakit. Sebab ramuannya telah melemahkan sehingga tidak memberikan pengaruh apa-apa. Hanya makan ubat ketika sakit, bukan sentiasa makan ubat. Ketahuilah bahawa ubat hati sama dengan ubat jasmani. Ada hati,
yang ubatnya ada jasmani, yakni fizikal badan yang sakit, ada ubatnya. Ini adalah rahsia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tak kala dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Maka bertanyalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, aku menginginkan yang lebih utama daripada itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada yang lebih utama daripada itu. Maknanya yang lebih utama, kata Nabi, berpuasalah sehari, berbukalah sehari, yakni puasa yang paling utama seperti puasa Nabi Daud alaihi salam. Ya, ini puasa sunat lah, bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib berpuasa setiap hari sepanjang bulan Ramadan itu. Baik. Nabi SAW menjawab, tidak ada yang lebih utama daripada itu. Ketika diberitahu kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya fulan, seseorang itu berpuasa setahun penuh, Nabi SAW bersabda, dia tidak berpuasa dan tidak berbuka. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang seseorang yang membaca Al-Quran dengan sangat cepat. Sesungguhnya kata Nabi, orang ini tidak membaca Al-Quran dan tidak pula diam. Jadi kalau baca Al-Quran pun bacalah, ya, dengan orang kata ada dia punya masa-masa dia dan perbanyakkan bacaan, tetapi bukan sampai tidak berhenti-henti. Ya, jadi maka jangan baca sampai terlalu cepat kerana nak mengejarkan, tidak. Ya, kadang-kadang dia membawa kepada jemu dan bosan. Jadi buatlah, ya, sedikit demi sedikit sehingga menjadi amalan itu merupakan sebahagian daripada kebajikan bagi kita. Baik, itu disebutkan sebagai tahap dalam puasa. Adapun tahap pertengahan pula, tahap pertengahan puasa adalah hendaklah kamu berpuasa sepertiga tahun sebagaimana saja kamu berpuasa. Jadi maknanya puasa 1/3 tahun. Puasa Isnin dan Kamis, puasa sunat pada hari Isnin dan Kamis, dan ditambah puasa Ramadan, maka kamu telah berpuasa dalam setahun tersebut sebanyak 4 bulan 4 hari. Itu sudah lebih dari 1/3. Maknanya di samping Ramadan, kita berpuasa sunat pada setiap Isnin dan Kamis, dan campur dengan sebulan Ramadan, dah puasa itu telah kita laksanakan sebanyak 4 bulan 4 hari. Itu dah lebih daripada 1/3 tahun. Akan tetapi mesti dikurangkan dengan sehari dari hari-hari tasyrik, ya, sehingga lebihnya 3 hari, ya. Kemudian hendaklah dikurangkan jadi hari tasyrik, kita pun tahulah, ya, yaitu hari-hari, ya, yang mengikuti akan hari raya Aidil Adha, ya. Itu hari raya, kemudian 3 hari dia panggil hari-hari tasyrik. Ya, kemudian hendaklah dikurangkan lagi kiraan 4 bulan 4 hari tadi, 2 hari Aid, iaitu hari raya. Sebab haram bagi kita berpuasa pada hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha, ya, menjadikan 3 hari. Yang selebihnya hanya sehari. Maka renungilah bilangannya
sehingga kamu mengetahuinya. Maka tidak sepatutnya kamu mengurangkan puasamu dari ukuran ini. Patutnya kita jangan kurang lagi dah lebih ya daripada yang disebutkan ini. Yang mana? Puasa Ramadan, Isnin dan Khamis, ya, kecuali pada hari-hari raya dan tasyrik. Maka tidak sepatutnya kamu mengurangkan puasamu dari ukuran ini, kerana hal tersebut ringan bagi jiwa, sedangkan pahala pun sangat besar. Macam mana ya dalam surah Sajadah, ya, surah Sajadah Allah berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an ma kanu ya'malun. Ya, kita baca surah Sajadah, terutamanya pada salat subuh pagi kalilah, pagi Jumaatnya, biasanya begitulah. Apa maksudnya? Seseorang tidak mengetahui cahaya mata yang disembunyikan untuk mereka. Dia tak tahu. Ya. Apa dia cahaya mata yang Allah sembunyikan untuk mereka sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan, yakni amalan mereka itu. Inilah ditafsirkan oleh Imam Ghazali sebagai amalan puasa. Jadi amalan puasa ini Allah dah ganda-ganda dah. Allah sendiri nak membalasnya. Ini ada di dalam tafsiran kepada ayat Quran ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab rahsia puasa. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk. Ya, maka dikatakan bahawa orang tu tak tahu cahaya mata, benda yang sangat berharga, yang sangat bernilai. Dari segi kelebihannya, Allah simpan untuk mereka. Untuk siapa? Untuk mereka yang sabar, menanggung dugaan dengan berlapar, dengan tujuan, iaitu mencari redha Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, maka mereka itulah yang akan mendapat pembalasan dari cahaya mata yang sangat berharga itu. Ya, baik, kita teruskan. Adapun tahap rahsia puasa ada 3. Ini tahap-tahap amalan puasa, tahap-tahap kemampuan seseorang dan amalan seorang di dalam mengamalkan puasa. Ini juga dihuraikan dengan panjang lebar di dalam kitab Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dikatakan bahawa puasa orang-orang beriman itu ada 3 tahap. Yang pertama, yang paling rendah sekali adalah kamu membatasi, hanya menahan dari segala yang membatalkan dan tidak menahan anggota tubuh dari perkara-perkara yang dimakruhkan. Maknanya puasa ni kita kata puasa orang awam, puasa umum, ya, puasa orang ramai, puasa orang awam. Ya, boleh juga kata puasa kanak-kanak lah. Dia berpuasa takat nak menahan diri daripada makan dan minum saja. Itu saja. Tapi tak jaga anggota-anggota badan yang lain. Ya, ada benda-benda yang tak elok, benda-benda yang membawa kepada perkara makruh tidak dijagakan. Kadang-kadang terlibat dengan benda-benda yang haram. Itu tak jaga mata, tak jaga telinga, tak jaga lidah, ya, tak jaga tangan, tak jaga kaki, ya. Sedangkan puasa itu patutnya bukan saja menahan dahaga, menahan lapar atau menahankan daripada
sama dengan isteri atau suami pada siang hari, tetapi kena jaga anggota-anggota lain patutnya. Tetapi tidak, orang-orang ini dipanggil puasa orang awam atau puasa orang ramai, puasa orang kebanyakan. Ya, puasa secara umum ini adalah puasanya puasa menahan dahaga dan lapar saja. Itu adalah puasanya orang awam, iaitu mereka yang puasa hanya dengan nama puasa. Itu pertama. Ya, baik. Yang kedua, ini tahap puasa yang lebih tinggi dan sepatutnya sekurang-kurangnya kita berada di tanggal kedua. Tapi ada lagi tanggal yang lebih baik, tanggal ketiga kata Imam Ghazali. Baik, apa dia tanggal kedua? Inilah yang dikatakan penghayatan. Kita nak buat itu, sesuatu amalan itu bukan sakat ikhlas, tapi kita nak buat dengan tekun. Ya, sebab kata Dr. Mustafa Buruk hafizallahu ta'ala di dalam kitab syarah bagi hadis Arba'in Imam Nawawi, katanya maksud daripada ihsan itu, berbuat baik itu dalam amalan termasuk puasa, ialah pertama mengikhlaskan diri dalam amalan puasa. Yang kedua, tekun berpuasa. Ya, tekun dengan berpuasa dengan sehabis baik amalan itu. Menjaga seluruh anggotanya, zahir dan batin, dan menjaga hatinya supaya sentiasa ingat akan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka puasa kedua macam mana? Kata Imam Ghazali, inilah yang dipanggil puasa khusus, puasa orang khusus, puasa orang tertentu. Ya, bila kata puasa orang khusus, puasa orang tertentu, maka terhadlah berbanding dengan puasa umum, puasa orang ramai. Apa dia puasa khusus? Hendaklah ditambah dengan menahan anggota tubuh. Jaga anggota tubuh. Misalnya, menjaga lisan dari ghibah, menjaga lidah daripada mengumpat orang ketika kita berpuasa, menjaga pandangan dari zina mata. Maknanya, jangan kita memandang mata ini kepada maksiat, yang mana maksiat ini dia boleh membawa kepada dosa yang lebih besar. Kadang-kadang membawa kepada keinginan nafsu seperti keinginan zina dan sebagainya. Punca dari mata. Mata jatuh ke hati. Dan demikian pula dengan anggota tubuh yang lain. Maka orang yang berpuasa khusus ini, dia bukan sakat menjaga mulut atau perutnya dari dahaga lapar, tapi dia menjaga mata. Dia jaga lidah, dia jaga telinga, dia cegah anggota lain daripada segala dosa seperti tangan, kaki, perut. Kemudian dia tidak membanyakkan masa dia nak berbuka pun dia menjaga adab-adab ketika berbuka. Dia tak makan sesuka hati dia, ya, karena ramai tertewas pula ketika berbuka. Ada yang mengikut kehendak nafsu nak makan apa yang dia tak makan pada pagi, nafsu nak makan apa yang dia dapat makan pada pukul 10, nafsu nak makan apa yang dia tak dapat makan tengah hari, apa yang dia minum petang, maka dia nak qada balik. Bila nak qada, dia nak tunaikan qada dia bila? Masa berbuka. Jadi masa itulah dia nak ada kopi o, dia nak ada teh tarik, dia nak air batu, dia nak air, dia nak semua tu di dalam itu. Maka itu bukan mengriadahkan hawa nafsu, bukan melatih hawa nafsu, tetapi dia bela hawa nafsu. Tak jadi apa. Maka lepas pada Ramadan, nafsu jadi bertambah ganas. Itulah puasa orang khusus, dia puasa seluruhnya. Baik. Yang ketiga. Tahap yang ketiga.
yang dia panggil dalam kitab sebagai puasa khusus lagi khusus. Puasa orang khusus lagi khusus. Maknanya khususiyah bagi orang-orang tertentu. Ini puasa kebanyakan wali-wali Allah, ya, bukan puasa rasul-rasul lebih tinggi, tapi puasa dari kalangan orang yang dikatakan wali-walinya. Ketiga ini, mana? Kamu menambahkannya dengan memelihara hati. Dia jaga hatinya. Jadi hatinya sentiasa tergantung kepada Allah. Kemudian hatinya ada perasaan takut dan harap. Bimbang-bimbang, takut tak dapat mengabdikan diri dengan sebaik-baik mungkin. Tak dapat jaga dengan seluruh anggota. Maka hatinya sentiasa menjagakan supaya anggota-anggota lain elok. Dia membersihkan hati dia dulu. Sebab itu hati ini penting kepada tubuh badan kita. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah idza salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadi kulluhu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah olehmu, kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia itu ada seketul daging. Apabila elok seketul daging ini, ya, apabila elok seketul daging ini, maka eloklah seluruh jasad tubuh badannya. Dan apabila rosak seketul daging ini, mudghah, seketul daging yang boleh dimamah lah, itulah, ya, itu. Bila rosak seketul daging ini, ya, rosaklah seluruh anggota, kata Nabi. Alah, ketahuilah, seketul daging itu ialah hati. Hati, qalbun. Qalbun rohaniyun yang ada dalam diri kita. Kena bersih, kena jaga elok, kena bagi dia tugas. Tugas apa? Bagi dia ingat Allah. Jadi umpama hati kita, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, seperti mana hati kita ini satu inat, satu bekas, katalah satu gelas, ya, di mana gelas itu kalau kita bagi dia penuh, ya, hati itu kalau kita isikan dia umpama gelas, ya, hati itu kalau kita isikan hati itu penuh dengan ingatan-ingatan dunia, ingatan-ingatan lain daripada Allah, ingatan nak makan, ingatan macam-macam lah, ingatan nak harta, nak duduk lama, macam-macam. Ingat benda-benda itu, maka mana mungkin dapat masuk lagi dalam hati ingatan ke Allah. Sebab dia dah melimpah dah. Dia penuh dengan benda yang lain. Maka kosongkan hati daripada ingatan dunia, penuhkan hati kepada ingatan kepada Allah. Maka senanglah mudah kita membuangkan daripada hati kita ingatan cinta kasih pada dunia, takut akan mati, dan kita, ya, akan sentiasa ingin kembali kepada Allah dan sentiasa dekat dengan Allah dan sebagainya. Simpanlah hati ini untuk tujuan yang Allah jadikan. Apa hati ini? Yaitu menerima cahaya hidayat, taufik, nur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia dapat membentukkan seluruh anggota kita. InsyaAllah. Berperangailah hati dengan sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh Allah. Sabar, tekun, pemurah, ya. Itu. Tidak ada perasaan dengki, tidak ada takabur, ya. Semuanya tawadhu' kepada Allah. Kasih sesama umat. Ini hati. Hati yang baik akan menghasilkan, ya, tindakan-tindakan yang baik, ya. Baik. Jadi puasa yang ketiga ini adalah kamu tambahkan dengan memeliharakan hati dari berfikir dan was-was, serta menjadikan hanya untuk berzikir, yakni mengingati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu merupakan puasa orang-orang istimewa. Puasa khusus lagi khusus. Puasa khususi. Puasa orang-orang tertentu. Puasa orang-orang istimewa. Dan itulah yang sempurnanya. Kita cubalah meningkatkan puasa kita. Ya, meningkatkan amalan kita.
Jangan nak meningkat amalan, kena jaga sungguh hawa nafsu kita. Ya. Jadi sebab kita nak tingkatkan darjat, ya, supaya nafsu kita ini tidak berada pada nafsu amarah bisu. Sebab secara umum pun nafsu ni ada 3 tingkatan dia. Nafsu yang paling jahat, nafsu orang kafir, nafsu orang jahat. Dia panggil nafsu yang kita kata amarah bisu. Nafsu yang suka nak buat jahat saja. Fikiran dia kira senang segera, ya, dia tak kira halal haram. Ini bahaya sekali. Ini bukan nafsu orang beriman ini. Ya, jadi kita tak boleh duduk tangga tu. Sebab Allah sebut inna nafsa la ammaratu bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yakni sesungguhnya hawa nafsu sentiasa mengajak kepada kejahatan, rujuk kepada nafsu amarah bisu. Kemudian tingkatan yang kedua secara umum nafsu itu dia panggil nafsu lawammah. Nafsu lawammah kita boleh katalah istilah dia nafsu correction, kita kata. Nafsu yang ada pembetulan. Kalau sebagai manusia tersilap, terjatuh di dalam dosa, terlalai misalnya, maka segera dia buat correction. Segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera dia insaf, segera dia berazam untuk tidak kembali kepada dosa. Dia memperbaikkan akan amalannya. Ini dia panggil nafsu tahap kedua, nafsu lawammah, nafsu yang ada pembaikan, correction. Sekurang-kurangnya kita bermula di sini. Sekurang-kurangnya, bukan bermula di nafsu amarah bisu, jangan. Ya, sekurang-kurangnya nafsu orang beriman berresmi. Meskipun ada lagi tahap dan sepatutnya kita berusaha mendapat tahap yang tertinggi, iaitu nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang. Nafsu yang tidak ada cita-cita kepada keburukan. Nafsu yang ada sentiasa menjaga dirinya sehingga Allah menjagakan dirinya. Ini nafsu mutmainnah. Inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafs. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika inni. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Apa yang Allah firmankan? Wahai nafsu orang-orang yang tenang. Wahai nafsu mutmainnah. Wahai nafsu yang tenang. Nafsu yang sentiasa menjaga akan hubungan dengan Allah. Nafsu yang sentiasa berazam untuk melakukan kebajikan. Ya. Pulanglah kepada Tuhanmu yang meredai akanmu kerana kamu selama ini meredai akannya. Jadi nafsu ni meredakan Allah. Maka Allah kata, baliklah. Baliklah. Bila kamu mati, Allah suruh baliklah kepada redha Allah. Kerana selama ni kamu dah redha Allah, Allah redha kamu. Fadkhuli fi jannati, dan apabila sampai pada hari akhirat, masuklah wahai nafsu mutmainnah kepada syurga aku. Dan terimalah segala habuannya. Jadi mudah-mudahan kita nafsu kita pun, kita duduk di tangga itu, jadi kita tidak akan dapat mencapainya, kata Imam Ghazali, melalui 3 perkara. Pertama, yang kita sebutkan tadi, riyadhah, latihan. Latihkan nafsu supaya dia mau ikut perintah kita. Ya, kerana nafsu ni dia agak ketegang. Kalau kita tak latih, saya selalu buat perbandingan lah. Kita nak melatih diri kita, kita nak pergi ke tanah suci Mekah. Kita kena latih nafsu kita supaya dia dapat membiasakan diri berada pada tempat-tempat yang utama. Ya, kalau dia pergi ke sana, dia sentiasa berada di dalam masjid. Ya, jadi biasakan dia membaca Quran, biasakan dia banyakkan solat-solat sunat, biasakan dengan dia banyak berzikir, supaya apabila sampai di tempat yang utama, dia akan lebih utamakan amalan itu.
Tapi kalau di sini pun kita tak jaga diri, masjid pun kita tidak mau imarah, zikir pun kita tidak mau buat, sembahyang sunat pun kita tidak mau, baca Quran pun kita jadi malas. Macam mana kita nak pergi ke tanah suci, nak bagi rasa hati kita nak duduk dalam masjid? Bukan mudah. Duduk saatnya rasa jemu nak cari kawan. Itu mula sebab, punca sebab kita kenalah membiasakan uzlah. Ya, ada waktu kita bersama dengan Allah. Dan ingatkan ketika kita bersama dengan rakan-rakan, kita bersama pada tubuh, pada zahir badan. Tetapi hati kita tidak lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga percakapan kita jaga pendengaran kita jaga tumpuan kita dengan kita dekat bersama makhluk, tapi hati kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu riyadhah. Sebaik pada riyadhah kita kena ada apa? Mujahadah, bersungguh-sungguh melawan akan hawa nafsu ini. Sungguh-sungguh lawan. Ya? Sungguh-sungguh menyalahi kehendak dia, jangan diikut. Ya. Tu yang kedua. Yang ketiga ialah mintalah pertolongan Allah. Nafsu ni hamba bagi Allah. Kita tak dapat menewaskan dia, melainkan kita minta pertolongan kepada Tuhan. Siapa Tuhan kepada nafsu kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ya mencari jalan untuk ya mendekatkan dengan Allah. Allah sentiasa menjaga kita. Baik. Kemudian kata Imam Ghazali, puasa juga harus diakhiri dengan sesuatu yang menyempurnakan. Samalah dengan ibadat lain seperti solat dan sebagainya. Mestilah kita mula dan akhir dengan yang menyempurnanya. Iaitu hendaklah berbuka dengan makanan yang halal, bukan syubhah. Apa makna syubhah? Kesamaran. Tak jelas halal haram. Hak haram dah telah kita tak pakai. Hak haram dah kita jauh. Ya, hak syubhah ni, hak yang tak jelas, halal ke haram ke, bersih ke tidak, jauh sama sekali. Sebab kita nak jaga kesempurnaan akan makanan yang kita ambil. Allah suka kepada kebaikan, Allah suka kepada keelokan. Ya, dalam hadis Arba'in Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Nabi SAW sebut, Inna Allah tayyibun la yahbalu illa ibad. Allah itu sangatlah elok. Tidak menerima oleh Allah melainkan hak elok-elok. Maka amalan puasa pun elok, makanan pun elok, minuman pun elok, dan segala-galanya elok supaya diterima oleh Allah. Yang kedua, hendaklah tidak memperbanyakkan makan yang halal sehingga menutup apa yang telah dilaluinya pada waktu duha. Janganlah kita memperbanyakkan makan benda yang halal sehingga yang kita cerita tadi nak cover balik ya benda-benda yang kita terlepas tak makan, nak makan waktu berbuka jangan. Ya, makan ala kadar sebab banyak lagi amalan pada malam hari yang kita nak buat. Termasuklah kita nak menunaikan solat tarawih, nak mulai, nak memperbanyakkan tadarus Al-Quran dan sebagainya. Kerana kurang makan itu menjadikan badan lebih ringan untuk bangun kepada ibadat. Apalagi mengumpulkan kadar 2 kali makan untuk sekali makan sehingga memberatkan perut dan menguatkan syahwatnya. Akibatnya membatalkan rahsia dan fungsi puasa serta mengakibatkan malas untuk bertahajud. Nak bangun malam bukan senang kalau dah terlalu kenyang. Bahkan kadang-kala tidak bangun tidur sebelum subuh. Lebih bahaya lagi. Semua itu merupakan kerugian dan barangkali kamu tidak meraih fungsi puasa. Fungsi sebenar puasa tak tercapai. Maka puasa itu sekadar apa? Sekadar nak jadi menahan lapar dan dahaga saja. Jadi ya maka kita haruslah mengambil banyak rahsia dan hikmah dari amalan puasa yang ditetapkan kepada kita. Ya alhamdulillah
tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, maka itulah kuliah kita pada pagi ini. Sehingga kita bertemu pada minggu hadapan, ya, saya mengucapkan selamat beribadat, selamat belajar, selamat menghayati segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan memperelokkan amalan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada Cikgu Ishak dan para pembantu beliau dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqihna wa qurbat lana fi dinina wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbal ya karim. Sama. Terima kasih kepada Ustaz Johari. Semoga kita berjumpa lagi. Macam mana Sabah bila Ustaz nak balik? Bulan 9, bulan September pertengahan insya-Allah. Baru nak tengok perkembangan baru lah insya-Allah.